Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to DPP Studios bersama saya Mirul Aiman. Hari ini saya nak buat analisis DPP ataupun match review tentang saingan Liga Super Malaysia 2022 match day yang ketiga. Perlawanan di antara siapa? Penang menentang Sarawak United. 3 minggu Liga rehat dan Liga dah kembali bersambung setelah international break. Jom kita kupas apa yang terjadi dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Negeri Kuching. Untuk pengetahuan penonton semua, sebenarnya ada juga fans Penang yang sanggup terbang ke bumi Kenyalang. Dari Penang ni, memang dari Penang. Book tiket flight bulan puasa, hadir ke Kuching, Sarawak untuk menyokong pasukan kesayangan kita, Penang. Full time, 1-1. Kita tak menang lagi ya. Saya tak kira PLFA, ni dalam Liga 3 game kita tak menang lagi. Setakat ni 2 seri dan juga 1 kalah. Saya akan komen secara general dulu, secara keseluruhan. Kemudian baru saya akan kupas secara detail sikit apa yang rasa kena improve. Sebab game by game ni saya nampak macam still longgang sebenarnya. Ada part yang ataupun ada komponen yang kita masih lagi kurang. Walaupun dah 4 game kita main dalam perlawanan kompetitif, tak termasuk friendly, tapi tak apa, kita akan ulas satu persatu. Okey, untuk Penang 3 minggu rehat dengan saya menjangkakan Penang buat satu pembaharuan, mungkin dari segi formasi ataupun dari segi corak permainan dan sebagainya. Tapi untuk game lawan Sarawak, bila keluar sahaja formation dengan line up, Penang menggunakan formasi 4-1-4-1 ataupun lebih mudah kita faham 4-5-1 lah, senang cerita, iaitu dengan menggunakan target man. Satu formation yang biasa digunakan oleh Penang, satu formation yang klise digunakan oleh Penang untuk game lawan Sarawak ni. Manakala Sarawak pula menggunakan formasi 4-4-2. Bisa tiada ada ni spek untuk Sarawak United. 4-4-2, formation yang boleh dikatakan klasik dengan meletakkan Uche Akbar dan juga Francis Kone sebagai striker. Saya akan ulas part Penang dulu. Alright. Macam biasa, target man menggunakan Casagrande. Dan apa yang fans semua nak tengok sebenarnya, untuk game ketiga ni, Penang dah ada full squad dah. Dengan sekembalinya Saravanan, Tivendran, Hendrik, Kasa pun dah boleh main balik dalam tim untuk saingan Liga. Sebelum ni kena gantung, tapi sekarang ni dah dapat main balik. Maknanya tak ada nak kata alasan tak cukup player dan sebagainya. Kita ada 100% squad kita untuk game yang ketiga ni. Dan kalau kita tengok line up, Hilal pair dengan Hendrik, sama macam Piala FA sebelum ni. Tapi ada satu kemusykilan dekat sini sebenarnya saya nak sentuh, tentang posisi right back. Right back, daripada musim lepas, saya selalu duk tekankan satu position yang selalu menjadi tanda tanya untuk right back ni. Kita tak ada player yang tetap pun yang duk main regular untuk right back. Suddenly, out of nowhere, tiba-tiba Christian Rontini main right back untuk lawan Sarawak. Sebenarnya bukan saya seorang, tapi ramai lagi fans yang tak faham apa role play Rontini yang sebenarnya. Mula-mula masa dia main midfield, lepas tu nak cuba main defend pula kan, centre back, lepas tu right back pula. So dekat sini apa sebenarnya posisi Christian Rontini ni? Kita pun tertanya-tanya. Hanya coach Thomas Truka saja yang ada jawapan tu. Alright, first half, permainan first half nampak Penang cuba untuk create game, control game, mendominasi perlawanan di segi ball positioning dan sebagainya. Cuma ada beberapa masalah sikit lah bagi saya, iaitu kita punya passing pun still agak poor. Walaupun kita attack, tapi boleh tengok ada certain part tu, even player ada dekat pun passing kuat, passing tak sampai. Dan benda ni cukup efek dekat tim kita bila dekat final third. Tahu kita punya gameplay memang menggunakan nikmat kiri dan kanan. Macam game yang terdahulu lawan Sarawak ni, kita gunakan Faizat di sebelah kanan dan juga Adib Raub di sebelah kiri, dengan harapan mencari Casagrande, tandukkan lah, apa lagi kan, nak cari header Casagrande. Tapi yang menjadi masalahnya, bila dekat final third, kita punya passing selalu ada masalah. Selalu, bukan kadang-kadang, selalu saya rasa kita nak main cara crossing, tapi crossing kita tak sampai. Kita tak dapat accuracy dalam nak cari Casagrande tu. Tu problem kita sebenarnya. Dan tu menyebabkan Casagrande agak tenggelam. Walaupun ada chances Casa miss first half kan. Tapi kalau tengok
Kasar kadang-kadang sampai turun ke bawah, ke tengah untuk nak cari bola. Dah macam false nine. Sedangkan kita main target man. Tak tahulah kalau roleplay dia kena main false nine ke apa ke kan. Dan nampak benda tu sebenarnya menjadi salah satu penghalang kita untuk nak jaringkan gol dengan lebih awal. Kita masalah dekat passing, lagi-lagi bahagian final third. Dan tengah kita nampak Hilal dan juga Endrick belum serasi sepenuhnya. Serius saya cakap, belum serasi sepenuhnya. Perlukan masa lagi untuk nak blendkan player ni. Hilal, Endrick dan juga Azizan yang beraksi sebagai CDM, iaitu Center Defensive Midfielder. Okey, kemudian second half kita berjaya jaringkan gol minit ke-73 hasil daripada Casagrande. Itu pun saya rasa selepas kemasukan Saravanan. Ada impak jugalah daripada Saravanan ni. Dan saya harap Saravanan perlu diberi lebih masa untuk bermain. Seorang player yang ada potensi, muda lagi, diloankan daripada Selangor, main untuk skuad kebangsaan bawah 23. Jadi ada something dalam diri Saravanan ni saya nampak. Ada speed, ada ketangkasan dan ada larian-larian yang berbahaya yang boleh dilakukan oleh Saravanan dalam nak mencari teammate sendiri, lagi-lagi nak melakukan serangan. Jadi saya rasa wajar untuk Coach Thomas Truka bagi peluang kepada Saravanan ni main dengan lebih kerap. Nak try first E pun boleh, tak ada masalah. Sebab player yang ada sekarang ni kita agak bermasalah dari segi nak passing, accuracy nak pass tu macam mana, nak crossing bagi sampai dekat kasar. Sebab kita menggunakan target man lah, kena ingat. Ini bukan saya marah, tapi saya cuma komen berdasarkan apa yang saya nampak dalam perlawanan menentang Sarawak United. Dan Sarawak United pula, Sarawak United first half diasak bertubi-tubi ni, Penang control game. Tapi pengalaman Syarbini lah saya boleh kata, dia berjaya organisekan defend untuk kekang segala asakan Penang. Dan untuk second half kita boleh nampak masuk minit ke-60, 60 lebih, Sarawak mula untuk menggandakan asakan. Penang pula terpaksa defend. Dia switch balik, Sarawak pula control game. Dan Sarawak ni saya boleh katakan game changer untuk Sarawak dapatkan gol. Lee Chang Hoon of course. Lepas tu setelah kemasukan Gopi dan juga S. Vinod, dua orang ni yang mengubah gameplay Sarawak. Kita tahu Gopi Rizky, S. Vinod ada speed dan larian yang cukup bagus, lagi-lagi bahagian kiri dan kanan. Jadi apa yang saya nampak satu improvement daripada Penang. Penang cuba untuk control game, bermain dengan lebih santai, tak terlalu pressure. Benda tu nampak satu improvement yang bagus. Cumanya macam saya cakap tadi, benda-benda teknikal ni kita kena perbetulkan. Dari segi passing, accuracy tu. Dan tak mau, kita nak main fancy boleh, tak ada masalah. Cuma kena buat dekat pada waktu dan tempat yang betul. Tak boleh terlalu kerap nak buat skill. Contoh macam bila Endrick dengan Hilal terlalu kerap macam tu, opponent akan tunggu saja. Bila buat skill fancy, once terlepas, bola akan dapat dekat opponent. Benda tu sebenarnya merisikokan pasukan kita sendiri. Dan untuk Sarawak, well deserved 1 point saya boleh kata untuk Sarawak United. Sebab sekarang ni Sarawak pun tengah struggle untuk nak cari kemenangan, dan Penang pun tengah nak cari kemenangan yang pertama dalam saingan Liga. So saya boleh kata game ni fair and square lah. Kedua pasukan dapat satu mata. Apa lagi nak saya cakap? Man of the match. Man of the match untuk Penang, saya pilih Casagrande lah. Casagrande digantung perlawanan. Kita tahu selepas insiden dalam pramusim sebelum ni, setelah sekembalinya beliau, first game dalam Liga Super 2022 yang Kasa main, Kasa berjaya jaringkan gol. Tak lain dan tak bukan melalui kepala emas Casagrande, king of header kita. Dan apa yang perlu diimprove untuk game lawan Negeri Sembilan ni, sebab next game kita lawan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni saya nampak memang satu tim yang agak tough untuk kita, walaupun Negeri Sembilan ni newcomer. Kena ingat, Negeri Sembilan punya gameplay sekarang ni dah memang lain macam, dengan kemasukan import yang baru. Kan kita tahu ada Matheus Alves, ada Harold Goulon dekat bahagian defend. Confirm Harold Goulon akan mark Casagrande kalau kita minta target man. So saya boleh bagi suggestion. Saya bukan coach, tapi pendapat sekupang, orang kata fans Penang kan, pendapat sekupang, mungkin kita boleh cuba satu formasi yang baru. Walaupun tak serasi, tapi sekurang-kurangnya sekarang ni apa yang saya nampak, tim lawan dah tahu dah taktikal Penang.
Dan pernah leak dah 2-3 hari ataupun sehari sebelum game, Sarawak duk buat analisis ni pasal gameplay Penang, formation, Penang main macam mana dan sebagainya. Jadi Negeri Sembilan pun saya pasti akan buat benda yang sama. Kita kena come out dengan one variety of attacking style. Mungkin boleh pelbagaikan, mungkin boleh switchkan Hilal dengan kasar sekali-sekala kan. So benda tu sedikit sebanyak boleh buatkan tim lawan ni rasa confused dengan cara macam mana kita nak main ni. Dan Adib dengan Faizat bukannya tak bagus. Ada fans yang duk kecam. Betul yang saya cakap, bukannya tak bagus, cuma mungkin gaya tu tak kena. Dari segi nak crossing, mungkin player-player ni sesuai untuk buat cut in dribble, sebab ada speed, boleh dribble dan cut in masuk ke dalam. Mungkin dari segi passing bila dah dekat untuk buat cutback dan sebagainya. Okay, next game prediction lawan Negeri Sembilan. Kita wajib menang. Main dekat home, harga tiket pun dah turun. Kita wajib menang. Saya menjangkakan kita menang 2-1 hasil jaringan daripada Casagrande dan juga Hilal. Saya masih lagi berharap dekat Hilal ni untuk skor. Okay, tu pendapat saya sendiri, pendapat peribadi. Apa pula pendapat anda? Boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Macam biasa, jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Tekan butang loceng untuk notification. Sekian dulu daripada saya, Mirul Aiman. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye-bye.